Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Matematik tahun 5. Bersama dengan saya, Cikgu Syafinas. Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat ya. Dan cikgu juga doakan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita masih lagi dalam bidang yang sama iaitu bidang nombor dan operasi. Tajuk nombor bulat dan operasi asas dan nilai nombor. Masih lagi tajuk nilai nombor ya. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir PDPR, kamu akan dapat mempelajari membandingkan nilai dua nombor, menyusun nombor mengikut tertib dan menyusun nombor mengikut tertib, menaik dan menurun, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Okey, kita akan tengok membanding nombor. Bila sebut membanding nombor, mestilah membandingkan dua nombor. Okey, kita tengok nombor pertama. Nombor pertama adalah 345,675 dan nombor kedua 354,756. Okey, kalau tulis bersebelahan kamu tak boleh bandingkan, tak boleh bezakan yang mana besar, yang mana kecil, kita tulis atas dan bawah. Okey, macam ni ya. Nombor pertama kita tulis di atas, nombor kedua kita tulis di bawah. Okey. Nombor pertama 345,675. Nombor kedua 354,756. Okey. Kita nak bandingkan, mesti kita tengok pada rumah ratus ribu. Yang dari depan ya, dari depan maksudnya dari kiri ke kanan. Okey, tengok nombor pertama. Nombor 3. Yang bawah pun 3. Jadi tak ada beza. Bila tak ada beza, kita tak boleh bandingkan. Okey, kita tengok digit pada rumah puluh ribu. Okey, nombor yang di atas adalah digit 4. Nombor di bawah adalah digit 5. Jadi di situ kita dapat bezakan yang mana lebih besar. Digit 5. Digit 4 ni lebih kecil. Jadi kita tak perlu tengok nombor digit yang berada pada rumah ribu, ratus, puluh dan sah. Kita dah dapat beza kan? Okey. Sekiranya soalan tanya yang manakah nombor yang paling besar atau yang manakah nombor yang lebih besar? Okey, nombor yang lebih besar tadi yang mana? 354,756 ataupun kita akan sebut 354,756 lebih besar daripada 345,675 ataupun kita gunakan lebih daripada. Okey, contoh 354,756 lebih daripada 345,675. Lebih daripada maksudnya lebih besar daripada. Okey, lebih besar daripada. Kalau kurang daripada ataupun lebih kecil daripada, dia sama dengan kurang daripada. Okey, macam ni. Bila kurang daripada, maksudnya kita akan sebut nombor yang paling kecil dahulu. Okey, contohnya 345,675 lebih kecil daripada 354,756. Ataupun kita sebut 345,675 kurang daripada
kurang daripada 354,756. Okey, faham ya? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Kalau tadi kita sebut lebih besar, lebih kecil, kurang daripada dan juga lebih daripada. Betul? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan simbol kurang daripada. Kurang daripada kamu tengok ya, macam mulut terbuka kan? Menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Maksudnya ini adalah kurang daripada. Yang tertutup sebelah kiri, yang terbuka sebelah kanan. Nampak macam mata pun ada, nampak macam mulut pun ada kan? Ini adalah simbol kurang daripada. Okey, macam mana pula dengan simbol lebih daripada? Lebih daripada terbalik dengan kurang daripada. Kamu tengok ya. Nampak simbol macam mulut, masih lagi macam mulut terbuka, tetapi yang terbuka menghadap sebelah kiri, yang tertutup menghadap sebelah kanan. Ini adalah lebih daripada. Ingat lagi tak? Kurang daripada sama dengan lebih kecil daripada. Lebih daripada sama dengan lebih besar daripada. Okey, faham ya? Okey, bagus. Okey, kita tengok seterusnya ya. Okey, 355,675 lebih daripada 354,756. Okey, ataupun kita nak masukkan simbol lebih daripada. Macam mana simbolnya tadi? Okey, kamu tengok ya. Mulut terbuka lebih daripada. Maksudnya mulut terbuka ini menghadap ke sebelah kiri, yang tertutup menghadap ke sebelah kanan. Jadinya kita akan baca 355,674 lebih daripada ataupun lebih besar daripada 354,756. Okey, lebih daripada dia sama dengan lebih besar daripada. Simbolnya sama macam ni. Faham? Faham? Okey, seterusnya. Kita tengok kurang daripada. 354,756 kurang daripada 355,675. Okey. Ataupun kita nak masukkan simbol dia. Macam mana simbol kurang daripada ataupun maksudnya lebih kecil daripada. Okey. Tengok simbolnya. Simbol dia macam mulut terbuka, masih mulut terbuka, tetapi yang terbuka menghadap ke sebelah kanan, yang tertutup menghadap ke sebelah kiri. Jadi kita akan baca dari kiri ke kanan. 354,756 kurang daripada 355,675. Ataupun kita baca 354,756 lebih kecil daripada 355,675. Faham ya? Kurang daripada bersamaan dengan lebih kecil daripada. Lebih daripada bersamaan lebih besar daripada. Okey, sama je maksud dia. Yang penting kamu kena ingat simbol dia. Faham? Faham? Okey, bagus. Seterusnya, kita tengok menyusun nombor. Okey, ikut tertib menaik. Tertib menaik seperti naik tangga lah. Okey, kalau mengikut tertib menaik, maksudnya dari kecil ke besar. Dari nombor kecil ke nombor besar.
Okey, dari sebelah kiri nombor kecil pergi ke kanan. Okey, tulis ke kanan, nombor semakin besar. Okey, tertib menaik seperti naik tangga. Nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. 1 digit yang paling kecil. Okey. 5 adalah digit paling besar. Maksudnya dari kiri ke kanan. Dari kiri nombor paling kecil, digit paling kecil, ke kanan digit semakin besar. Faham? Faham? Bagus. Okey, kita tengok. Tertib menurun. Menurun seperti kita turun tangga. Seperti turun tangga. Kalau menaik tadi, dari nombor kecil ke nombor besar. Bila tertib menurun, nombor besar ke nombor kecil. Dari sebelah kiri, kita tulis nombor yang paling besar ke sebelah kanan semakin kecil. Okey? Semakin kecil. Itu adalah tertib menurun. Nombor besar ke nombor kecil. Faham ya? Faham? Okey, bagus. Okey, kita tengok pula susun nombor-nombor berikut dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, yang pertama, nombor yang pertama, 101,481. Yang kedua, 99,999. Yang ketiga, 100,123. Yang keempat, 101,841. Okey, macam ni kita macam susah nak tengok kan, yang mana besar, yang mana kecil kan. Jadinya kita susun dari atas ke bawah. Ambil digit yang pertama, nombor yang pertama, tulis balik 101,481. Yang kedua, 99,999. Yang ketiga, 100,123. Yang keempat, 101,841. Okey, kat sini kita nampak beza dia kan. Mula-mula nak banding macam mana? Dari rumah ratus. Dari rumah ratus. Okey, kita mulakan dengan tertib menaik. Tertib menaik macam mana? Dari nombor kecil ke nombor besar. Okey, mulakan dari rumah ratus ribu. Nombor yang pertama digitnya adalah 1. Nombor yang kedua, tak ada kat rumah ratus ni, tak ada. Ratus ribu ni tak ada nombor, tak ada digit. Nombor yang ketiga, digitnya 1 juga. Yang keempat pun 1. Jadinya mana paling kecil? Yang ini paling kecil. 99,999. Jadi kita tulis nombor 1. Nombor yang pertama nanti kita akan tulis. Dia yang paling kecil. Ingat dia, ini kita nak tulis tertib menaik. Okey, sekarang di nombor kedua ni kita dah tak payah tengok. Dia dah paling kecil. Okey, kita tengok pula pada rumah puluh ribu. Nombor yang pertama, sifar. Nombor yang ketiga, sifar. Nombor keempat, sifar. Masih sama kan, digit dia sama. Jadi tak nampak beza. Kita pergi pula ke rumah ribu. Nombor yang pertama, 1. Nombor yang ketiga, sifar. Nombor yang keempat, 1. Jadinya yang mana paling kecil? Nombor yang ketiga. Okey? Antara 3 ni, yang ini yang kecil. 100,123. Jadi kita tulis yang kedua kecil. Yang kedua kecil. Okey. Nombor yang ketiga kecil yang mana? Kita bezakan nombor yang pertama dan nombor keempat. Okey, tengok rumah ratus. Tadi rumah ribu dah kan? Sekarang terus ke rumah ratus. Nombor yang pertama adalah 4.
Nombor yang keempat adalah 8. So, yang mana yang kecil? Ya, nombor pertama 101,481. Jadi, kamu tulis nombor 3 di situ. Dia adalah yang ketiga kecil. Okey. Okey. Dan yang ini dah tak ada nombor lain. So, dia adalah nombor yang paling besar. Bila menulis tertib menaik, kamu tulis dulu 99,000 ikut nombor yang kamu dah tulis ni ya. Okey, yang pertama mana? 99,999. Nombor yang kedua 100,123. Nombor yang ketiga 101,481. Nombor yang keempat 101,841. Ini kalau tertib menaik. Kalau tertib menurun, terbalikkan sahaja. Yang ditulis nombor 4 ni, okey, digit yang nombor keempat ni ditulis nombor 4, dia paling besar. So dia tulis di paling kiri, nombor paling kiri. Kemudian digit yang nombor yang kedua, sebab kita tulis 3 kan. Dia selepas nombor 4. Kemudian nombor yang ketiga, sebab kita tulis nombor 2, dia tulis yang ketiga. Dan yang pertama, nombor yang kedua ni kita tulis 1, dia paling kanan. Faham? Dia paling kecil. Tertib menaik dari kecil ke besar, tertib menurun dari besar ke kecil. Faham? Okey. Okey, tertib menaik. Kita tengok tertib menaik. Tadi kita dah tulis kan? Kita dah tengok kan? Nombor 1 tadi 99,999. Yang kedua 100,123. Yang ketiga 101,481. Yang keempat 101,841. Dari nombor kecil kita tulis di sebelah kiri ke kanan nombor yang paling besar. Okey. Kalau tertib menurun. Tertib menurun, ambil nombor paling besar tadi. 101,841. Yang kedua 101,481. Yang ketiga 100,123. Dan nombor yang paling kecil adalah 99,999. Faham? Tertib menaik dari besar ke kecil. Tertib menaik dari kecil ke besar. Tertib menurun dari besar ke kecil. Faham? Faham, bagus. Okey, kita tengok pola nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor ialah nombor-nombor yang telah disusun dalam corak tertentu yang dikenali sebagai urutan. Corak urutan nombor boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagikan nombor dalam urutan yang sebelumnya dengan bilangan nombor-nombor tertentu. Okey. Contoh. Di sini ada satu pola nombor, tetapi kamu kena isi 2 tempat kosong di situ. Kita tengok nombor yang paling kiri sekali. 7,430. Okey, tempat kosong. 7,460. Tersasul-sasul cikgu baca. Okey, kita semula. Nombor yang pertama ni 7,430. Kemudian ada tempat kosong. Kemudian kamu akan dapat nombor 7,460. Agak-agaklah dekat sini ni, tempat kosong yang pertama dan kedua ni nombor apa ya? Nombor apa ya? Kalau kamu lihat dekat sini, beza dia dekat mana? Nombor 10 kan? Nombor di rumah 10 kan? Okey, nombor 10 3, yang ini 6. 3 dan 6. Okey.
So ada 2 tempat kosong. Yang nombor lain semua sama. Cuma nombor di rumah puluh saja, digit di nombor puluh saja, 3 dengan 6. Jadinya kamu akan letak di sini. Kalau sini 6, sini 3, jadi mesti sini 4, sini 5 kan? Jadinya 7,430. Yang kedua 7,440. Yang ketiga 7,450. Yang keempat 7,460. Faham? Faham? Okey, kita tengok nombor yang kedua ni. Pola nombor yang kedua. 634,600. Okey. Yang kedua 634,500. Kemudian ada 2 tempat kosong. 2 tempat kosong. Kat mana kita nak tengok yang tak samanya? Dari rumah ratus, 6 dengan 5, 600 dengan 500. Agak-agak kamulah. Berapa beza jarak ni? Berapa? 100. Pandai. Macam mana nak buat? Mula-mula kita tengok ini adalah nombor besar dan ini adalah nombor kecil. So dia dalam tertib menurun. Jadinya kamu kena tolak yang besar, tolak yang kecil. 634,600 tolak 634,500 akan dapat beza 100. Okey, beza 100. So nombor yang ketiga ni berapa tadi? 634,400 dan kemudian 634,300. Okey, seterusnya. Kat depan nombor dibagi tempat kosong dengan kat belakang. Okey, kita tengok nombor ni. 2,121, 2,103, 2,085. Masih lagi dalam tertib menurun, betul? Jadinya kamu kena cari beza di antara 2 nombor bersebelahan. Bila pola nombor, kita kena cari beza dengan nombor bersebelahan. Kalau ambil nombor yang jarak jauh, susah pula nanti kan? Okey, jadinya ambil yang nombor bersebelahan. Jadi kamu ambil 2,121 tolakkan dengan 2,103. Kamu akan dapat bezanya adalah 18. 18. Okey. 18. Maksudnya jarak di antara satu nombor ke satu nombor adalah 18. So, bila kita nak cari nombor yang di depan, tempat kosong di depan, kamu kena buat 2,121 tolak 18. So, kamu akan dapat nombor dekat sini. Nombor di depan. Di belakang, kamu kena tambah 2,085 tambah dengan 18. So, akan dapat nombor di belakang ni. Faham? Faham? Okey. Kita tengok yang ketiga. Ni nombor kecil sikit. 28 tempat kosong, 94 116 tempat kosong. Macam mana nak cari beza? Cari 2 nombor bersebelahan. Okey, nombor yang bersebelahan iaitu 94 dan 116. Jadi kita akan tolak nombor kecil, nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tolak nombor kecil. Jadi 116 tolak 94. Kamu akan dapat 22. Okey, jarak dia 22. Maksudnya beza di antara setiap nombor adalah 22. Okey, kita boleh ambil 28 tambah 22 akan dapat satu nombor di sini. Kemudian tambah lagi dengan 22 akan dapat nombor di tempat kosong yang kedua. Yang terakhir ni nombor di belakang ni 116 tolakkan dengan 22 kamu akan dapat di belakang ni nombor yang terakhir. Faham? Faham? Okey. Tanya. Nampak? Tadi 7,430. Jadi yang tempat kosong 7,440, 7,450, 7,460. Bezanya adalah 10. Okey, yang kedua. Bezanya berapa?
100. So, jawapannya adalah 634,400 dan juga 634,300. Okey. Yang ketiga. Nampak? Yang ini tadi kita kena tolakkan dengan 18. 2121 tolak 18, kamu akan dapat 2139. Okey. Oh, bukan tolak sebab dia tertib menurun kan? Tertib menurun. So, kena tambah. 2121 tambahkan dengan 18 akan dapat 2139. Okey. Tengok yang ketiga. Yang ini tadi beza berapa dapat? 22 kan? Tadi yang 116 tolak 94 dapat beza 22. Jadinya 28 tambah 22 akan dapat 50. 50 tambah 22 dapat 72. Kalau kamu tak percaya lagi, 72 tambah 22 dapat 94. 94 tambah 22 dapat 116. Okey. 116 tambah 22 akan dapat 138. Okey, bila dia nombor menaik kita tambah, nombor menurun kita akan tolak. Faham? Bagus. Okey, seterusnya kamu buat latihan dalam live worksheet yang diberikan. Okey, masih lagi sama. Bila dah siapkan jawapan, kamu dah tulis jawapan, kemudian kamu scroll ke bawah, ada butang finish. Tekan butang finish tu dulu. Tekan butang finish, nanti akan keluar 2 butang lagi. Yang sebelah kiri check my answer, yang sebelah kanan email to my teacher. Jadi kamu hanya klik check my answer. Bila klik tu dapatlah markah, baru ditunjukkan markah. Bila dah dapat markah, kamu screenshot ataupun tangkap layar. Penuh satu muka surat tu. Lepas tu tangkap layar jawapan dan markah yang diperolehi dan hantar ke grup Matematik 5 Dedikasi. Okey, hantar ke grup Matematik 5 Dedikasi. Faham? Okey. Terima kasih atas kerjasama semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.